menghilangkan wajah siang hariku. Oh, bilakah gerhana akan pergi dari sisiku? Pergilah engkau dengan janji-janji palsumu. Hancurkan hatiku, kau musnahkan harapanku. Pulanglah ke tempat asalmu, tempat asalmu. Oh, bilakah gerhana akan pergi dari sisiku? Pergilah engkau dengan janji-janji palsumu. Gerhana, oh gerhana, oh gerhana dalam jiwaku. Gerhana, oh gerhana, oh gerhana dalam jiwaku. Habis dah. Alamak, baru nak Gerhana. Ini versi nasyid. Lailatul Qadar tu kira gerhana bukan? Gerhana betul. bukan? Betul? Bukan. Bukan. Dan Gerhana kita tengok untuk tengok bulan puasa Ya, atau betul. tidak kan? Baik, jadi malam ni masih lagi bersama dengan kami di Sembang Sahur. Saya Zaid Merikan. Saya Irin Putri Azmi. Dan saya Da'i Hakim. Ya, kita dah berbuka puasa dan sebagainya, dah tarawih, berterus mungkin dan sekarang ni hadapan TV, mungkin anak-anak apa semua, Ya. tengah meluang masa di hadapan TV, relax Ya. kan, Santai-santai. santai. Ya, betul. Dan selain di TV3 juga, anda boleh ikuti Sembang Sahur di Facebook Sembang Sahur TV3 dan ikuti perkembangan terkini di Sembang Sahur TV3 Instagram. Instagram, Ya. betul. Follow kami kat situ. Kalau post story kan, let's say sekarang ni anda semua sedang saksikan Sembang Sahur, apa tu Da'i, Hakim, Irin dan Zack. Post dekat story. Tag kami bertiga. Ya. Kita suka repost ni, tak ada masalah. Betul. Baik, jadi hari ni kita akan berkongsikan macam-macam dengan anda. Kita relax, borak-borak, sembang-sembang santai dan sebagainya. Dan kena dengan topik hari ni di mana dia sebenarnya apa tu, hati bila Betul. nak simak pasal tajuk ni rasa berdebar di mana Takut ada. takut sebab apa? Jika ini peluang terakhir Ramadan. Ya, hari ini pun dah masuk, malam ni dah masuk 27 Ramadan. Jadi hari-hari yang terakhir ni sepatutnya dimanfaatkan kan dengan betul. lebih baik lagi. Sebab orang kata bulan Ramadan ini Ramadan Karim, bulan yang penuh rahmat. Betul. Dan mungkin Da'i Hakim boleh kongsikanlah. Kalau bulan Ramadan ni, bagaimana kita nak tahu sebenarnya ibadah yang kita kerjakan itu dapat rahmat? Sebenarnya dalam kehidupan ni banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu bila kita akan mati, tak tahu bila kita akan, apa esok akan jadi dan tak tahu adakah Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir atau sebaliknya. Dan macam kata Irin tadi, apakah tanda-tanda yang setiap amalan kita ini Allah terima. Ya. Saya teringat kata ulama ialah nak tengok amalan kita ni Allah terima atau tidak ialah berkekalan. Contoh kalau bulan puasa dia baca Quran, lepas bulan puasa pun dia baca Quran. Ya. Kalau bulan puasa dia sedekah, lepas bulan puasa pun dia sedekah. Kalaulah bulan puasa dia buat solat sunat, lepas bulan puasa pun dia buat solat sunat. Maksudnya tak terhenti di bulan Ya, Ramadan betul. sahaja. Baiklah. Beristiqomah lah kira. Ya, betul. Kata orang ada yang mengambilkan dalam banyak bulan ini bulan Ramadan ni jadi macam tuition dia. Ya, Kira dia dah masuk memantap, kelas. memantapkan lagi Betul. keimanan dia, memantapkan lagi dia punya keikhlasan dia sebagainya sebab nak mendidik, sabar nak mendidik, ikhlas dalam beribadah ni memang sangat susah. Jadi Ramadan ni adalah waktu yang paling sesuai, itu pendapat saya. Ya. Ya, betul. Dan boleh jadi betul tak Da'i? Kira ada juga orang yang nak beristiqomah lepas bulan Ramadan dia dah biasa sebulan dia macam Ya, betul. tu. Lepas Ramadan pun dia buat lagi. Ya betul. kan? Sebab itu kalau tengok bulan Ramadan ni macam kata Zack. Zack lah. Ya. Orang kata Zack lah. Dia macam sekolah lah kan. Sekolah kita nak latih diri kita. Kalau dulu sebelum ni tak pernah solat sunat, mungkin pernah tapi tak banyak. Ya. Kita latih untuk banyakkan solat sunat. Kalau sebelum ni sedekah biasa-biasa. Jadi datang Ramadan mengajar kita sedekah lebih sikit. Jadi Ramadan ini Ramadan mengajar kita untuk lebih membuat kebaikan. Tapi apa yang seronoknya sekarang ni kan dalam bulan Ramadan kali ini sebab kita dalam PKP dan tak boleh ke masjid ataupun surau. Jadi
perlu membuat macam solat tarawih dan sebagainya di rumah berjemaah bersama dengan keluarga. Jadi itu ukhuwah tu pun lagi rapat kan dengan keluarga semua. Saya sangat setuju di mana selain pada ukhuwah yang rapat bersama keluarga, saya saja peribadi sebagai seorang suami di mana kalau tahun sebelum ini kita jadi makmum. Tapi sekarang kita kena naik pangkat, kena jadi imam. Saya jadi apa? Imam lah. Kena jadi imam lah. Memang kena jadi imam lah sekarang. Nak tak nak kena jadi imam. Kalau tak solat tarawih itu tak berjalan. Jadi sebenarnya pelbagai hikmah yang kita boleh ambil dan boleh mendidik kita. Jadi jika ini peluang terakhir, kita fikir, kita sangat takut. What if tahun depan kita tak dapat nak sambut Ramadan tu. Apa sebenarnya dari segi persediaan tu macam mana dari Hakim? Itulah kalau boleh, sebab saya teringat satu hadis Nabi. Nabi kata umur umat aku, kata Nabi, baina sitin ila sab'in. Antara 60 hingga 70. Maknanya tak panjang lah umur umat Nabi, termasuk kita ni. Sebab itu kalau boleh persediaan, kalau boleh Ramadan kali ini buat sungguh-sungguh. Sebab tahun depan Allah alam. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada Ramadan ini kita harapkan memberi makna kepada kita. Tapi bila kita cakap tentang topik ini, jika ini peluang terakhir Ramadan, ia juga antara cara untuk kita menghargai mereka yang kita kasihi, yang ada di dunia kita, untuk menghargai kehadiran mereka dalam hidup kita. Dan itulah sebenarnya yang kita nak bincangkan bersama dengan seorang tetamu yang berada di talian, iaitu Khairul Abdullah, seorang bapa tunggal yang menjaga 3 orang anak lelaki yang masih lagi kecil. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Seri dengan senyuman. Ini katanya senyuman itu sedekah. Sebab tu bila kita tengok muka Cik Khairul ni, kita sendiri rasa tenang. Betul. Baik. Apa khabar Cik Khairul? InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Cik Khairul, mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak. Kita sedar bahawa Cik Khairul telah kehilangan isteri tercinta kira-kira 2 tahun yang lalu kan. Dan mungkin boleh kongsikan berapakah umur anak-anak ketika kehilangan isteri ketika itu? Ketika itu anak sulung saya berusia 4 tahun. Yang kedua 2 tahun lebih kurang lebih sikit, dan yang ketiga 7 bulan. Masa ketika itu Masih baby lagi lah, baby lagi. Wow, Cik Khairul sebenarnya saya nak kongsi sedikitlah. Saya ada baca post Cik Khairul di Instagram dan sejujurnya memang menitiskan air mata. Ya, betul. Saya sangat tersentuh di mana bila saya baca satu part ni yang Cik Khairul bergurau senda saja dengan anak yang kecil tu, kata saya bagi tahu mak, kata adik nakal apa semua kan. Tapi anak tu seakan-akan memahami sangat. Dia kata, abah janganlah, Daddy tolonglah jangan. Kan, sebab saya dah berjanji dengan mak saya tak nak nakal. Anak sekecil itu bila kita dapat rasa dia masa tak panjang dengan ibunya, dan sekarang ini semuanya ibunya adalah bapak dia adalah bapak dia. Dua-dua. Jadi macam mana tu sebenarnya Cik Khairul dari segi mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita. Mendapat kekuatan itu untuk meneruskan kehidupan dan membesarkan sendiri anak 3 orang yang masih lagi kecil. Dia sebenarnya memang sukar. Waktu mula-mula tu saya nak ambil keputusan untuk membesarkan sendiri anak-anak tu, memang dia bukanlah keputusan yang susah. Keputusan yang mudah tapi adalah satu yang besar kepada saya. Ketika itu mak di kampung pun minta, sebab baby dia kan, orang cakap bila anak jaga baby kan, baby baru 7 bulan. Tapi saya kata itu adalah amanah Roy Sleeper saya, dan dia juga tanggungjawab saya. Jadi saya kata insya-Allah boleh. Kalau kita nak, Allah akan bagi jalan. Jadi saya ambil cabaran itu. Jadi saya besarkan sendiri, dan kedua-dua tangan saya bangun malam, buat susu, basuh berak, buat makan, kemas rumah, itu semuanya saya buat sendiri. Saya tak ada maid, saya tak ada saya siapa. Jadi cabaran dia paling besar sebenarnya bukanlah cabaran mengurus membesarkan anak, tapi cabaran emosi. Kan, nak menjawab soalan dia, mana mak dia pergi, dia menangis malam-malam, dia rindu mak dia, ini yang sangat sukar. Dan Cik Khairul, kalau boleh kami tahulah sebab isteri Cik Khairul meninggal. Isteri saya ni dia tak ada sakit, dia sihat. Dia kata cuma satu hari dia balik, dia cakap dia tak sedar badan. The next day saya bawa dia hospital, rupanya dia kena jangkitan kuman. Jadi bila sampai hospital tu, dimasukkan ke ICU, dan doktor cakap kuman dalam darah dah masuk, dan dia punya organ dalaman dia semua dah gagal. Pinggang dia, hati dia semua dah gagal. So dalam 2-3 hari lepas tu meninggal. So kalau nak ikut dalam surat tu, dia kata jangkitan kuman dalam darah yang menyebabkan kegagalan organ.
Okey. Dan kalau tadi Zack ada kongsikan tentang sesuatu yang dikongsikan oleh Cik Khairul dalam Instagram, mungkin saya boleh bacakan sikit ya. Daripada Instagram, my name is Khairul. Oh Allah, please forgive my mommy and put her into syurga. Amin. Doa mereka bertiga macam biasa usai Al-Fatihah. Dan korang pun tahu dia tidak pernah menangis pasal mak dia. Dia pernah berjanji dengan mak dia yang dia tak akan menangis bila mak dia mati. Dia pegang janji dia. Kalau dia sedih tu, dia akan elak bercakap pasal mak dia. Namun pagi tadi dia gagahkan bila aku ajak. Bila dia ajak balik tu, aku cakap, tunggu sekejap. Daddy want to talk to mommy. Nak cerita pada mami pasal baby, pasal adik dan juga pasal abang yang selalu tak dengar cakap mami, cakap daddy. Belum sempat aku habis ayat, terus dia peluk kaki aku. Please don't, Daddy. Don't tell Mommy. Please, please. Suara dia bergetar kuat. Air mata dia tumpah laju tanpa tangis. Dia masih menahan getap bibir dan esakan mula kedengaran. Masih dia meratik ayat please don't agar aku tidak ceritakan pada mak dia. Okay, I'm sorry. Daddy minta maaf. Jadi, disambung lagi, yang anak-anak semua okey. I'm okay too. It is tough but it's okay. You don't have to worry about us. How I wish you can see them grow. Baby dah pandai bercakap tau. Abang-abang dah pandai membaca. Semuanya dah besar yang. You must be proud of them. As for me, I did my best. I gave it all. And I hope I make you proud too. Selamat Hari Ibu. We miss you dearly. Itu dia perkongsian yang apa tu dikongsikan oleh Tuan Khairul kan. Bibit-bibit yang sangat mendalam, yang memberi kesan yang sangat mendalam kepada semua yang membacanya. Memang sangat-sangat menyentuh hati. Ya, dan kalau boleh sebenarnya benda yang berlaku ni kita boleh jadikan iktibar untuk kita. Teladan. Kita boleh jadikan pengajaran di mana terutama sekali kita para suami lah. Ya. Bukan senang kita nak besarkan 3 orang anak lelaki yang masih kecil Ya, dan lagi masih bayi seorang juga. Suami. Dan seorang juga masih bayi kan. Jadi mungkin Tuan Khairul ada nasihat untuk ibu bapa di luar sana. Saya suka berpesan kepada terutamanya pada suami lah. Sebab saya tengoklah bukan kata orang lain, kita tengok dalam keluarga kita sendiri pun suami dia kurang dia punya rapat dia tu dengan anak. Lepas tu suami juga kurang membantu dalam urusan rumah tangga dan sebagainya. Jadi bila waktu yang ada ni kita tak belajar semua benda tu, kita buat benda tu, tiba-tiba salah seorang daripada kita dijemput Tuhan, jadi kita akan susah terkapai-kapai dan sebagainya. Jadi saya suka nak berpesan terutamanya pada para suami, cuba ambil tanggungjawab, cuba masukkan diri kita dalam keluarga, kita cuba uruskan anak-anak sama-sama, uruskan rumah tangga sama-sama. Anak-anak tu penting, tukar pampers, buat susu dan sebagainya. Sebab saya rasa apa yang isteri saya buat pada saya, maknanya dia ajak saya semua buat benda-benda ni sama-sama, dan rupanya hikmah dia bila dia tak ada, saya dapat besarkan sendiri anak-anak dengan baby ni sendiri. Jadi bagi saya kalau orang lain pun buat benda yang sama, maknanya daripada kecil lagi ambil tanggungjawab, susukan baby, buat susu ini dan sebagainya, tanggungjawab membesarkan anak-anak tu. So bila pasangan tak ada, saya rasa insya-Allah kita sama-sama dapat besarkan anak dengan dua tangan ni. Tak perlu nak pergi mak kat kampung, tak perlu bagi orang tu, tak perlu bagi, kita boleh besarkan sendiri insya-Allah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Khairul kerana atas perkongsian ini, dan kami doakan yang terbaik juga bagi Khairul dan juga anak-anak. Ya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kadang-kadang Allah bagi ujian tu kepada orang untuk kita reflect diri kita dan kita mengambil pengajaran kepada itu, sebab Allah dia tak akan bagi ujian kepada hamba-Nya yang tidak mampu. Betul. Jadi kita boleh jadikan ini sebagai iktibar untuk kita, dan jika ini peluang terakhir Ramadan, apa dia kita akan lakukan? Kita mesti akan buat yang terbaik.
dan kita kena appreciate mereka yang ada di depan kita selagi mana mereka ada sekarang. Baik, jadi itu sangat deep. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini keadaan sikit di Sembang Sahur. Duduk bersimpuh sambil menunggu Sembang Sahur jam 11 malam Stesen kegemaran semua di tiga rangkaian anda. Duduk bersimpuh sambil menonton Sembang Sahur jam 11 malam Di stesen kegemaran semua TV3 rangkaian anda. Sembang Sahur di TV3 dan juga secara live di Facebook Live Facebook Sembang Sahur TV3. Yes, betul. Macam-macam kita akan kongsikan kepada anda dan topik kita malam ini. Jika ini peluang terakhir Ramadan. Kalau anda ada pendapat anda yang nak dikongsikan atau mungkin ada yang nak beri pendapat dan sebagainya, boleh gunakan je hashtag Sembang Sahur TV3. Baik, dan sekarang ni sebenarnya kita ada surprise untuk anda semua. Kita ada tetamu yang sangat istimewa di talian. Kita ada Ernie Zakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, macam mana berbuka? Sudah kenyang ke anda? Alhamdulillah. Makin berseri-seri ini sekarang Alhamdulillah, okeylah. Tahniah diucapkan atas penghijrahan ini. Baik, Ernie sekarang ni okey. Z dengan Irin dengan bersama dengan Dai Hakim tau. Sebenarnya kita nak tanya kepada Ernie lah kan. Sebenarnya mungkin Ernie boleh kongsikan secara ringkas di peribadinya macam mana sebenarnya tiba-tiba Ernie rasa macam bangun pagi tu aku rasa aku nak pakai tudung lah. Mungkin Ernie boleh kongsikan. Mana dapat hidayah tu? Okey. Sebenarnya thought tu dah ada last year dah nak pakai tudung. Cuma biasalah saya manusia biasa kan, saya sentiasa ada benda yang alah nak kena kerja, nak kena tu, nak kena ni. Jadi benda tu dia hilang. Lepas tu dia datang balik thought tu. Tapi dia sentiasa ada lah dalam diri Ernie. Sebab umur ini dah 28 jadi Ernie rasa macam okay, when is the right time untuk bertudung ni? Dia bukan kira umur kan sebenarnya. Itu pada Ernie lah. And then bila this year last year Ernie dapat pergi ke umrah bersama dengan keluarga. Ernie cakap dengan family, doakan Ernie banyak-banyak sebab Ernie memang ada niat. Semoga hati Ernie kuat untuk bertudung. And then my mom and my dad of course diorang happy. But bila balik tu kita ada kerja lagi. And then inilah yang Ernie katakan hikmah PKP. Saya bertudung ketika seminggu PKP. Dan masa tu benda tu terus datang je. Pukul 2 pagi saya text mama saya dekat bawah. Saya dekat atas, saya text, saya cakap, Ma, saya nak pakai tudung. Dan Alhamdulillah, of course, my mom sangat happy. Dan setelah dia sampai dah sekarang, Alhamdulillah. Kata ada hikmah PKP ni. Dan bila bertudung macam Ernie sekarang bertudung kan. Bila bertudung ni adakah dari sudut orang kata macam job lah kan. Makin bertambah ke, makin berkurang ke atau macam mana? Okey, sebenarnya ada banyak komen juga daripada mereka-mereka yang tengok Ernie bertudung. Mereka kata, adakah Ernie nak slow down sebenarnya bila dah bertudung ni kan? Tidak, sebenarnya lagi saya bertudung dan lagi saya sampai dengan image ni, lagi saya nak aktif. Mungkin approach-nya sedikit berbeza lah. Saya tidak boleh berpakaian seperti dahulu. Ada batasnya sekarang. Tetapi saya masih, Ernie Zakri. Kadang-kadang orang kata, bila dah bertudung, kena macam, gelap pun kena kata sikit. Macam ni. Tapi saya masih Ernie Zakri yang sama. Masih menyanyi. Cuma banyak menggunakan media sosial tu ke arah yang lebih baik lah. Macam kalau dulu kita huha-huha sangat ke, sekarang ni mungkin kontrol sikit lah. Macam tu lah. Ya, betul. Seperti anda semua dapat dengar apa yang Ernie kongsikan. Sebenarnya secara ringkas ni boleh kata kita kalau nak berubah ni, kita kena kalau datang tu kita terus jangan lepaskan, jangan sia-siakan benda tu sebab kita betul. Sebab kita tak tahu bilakah kali terakhir kita akan berada di muka bumi ni. Sebab itulah
Kalau tengok yang saya kata tadi umur umat Nabi ni tak panjang kan? 60, 70. Kita bukan macam umat dulu. Umat dulu panjang-panjang. Ya. Kalau umat dulu umur panjang, nak lepak mamak 24 jam, 60 tahun, tak ada masalah sebab umurnya panjang. Tapi kita ni umur pendek, 30 mati, 40 mati. Hari ni balik, esok mati. Itu ada hati nak lepak mamak 24 jam. Jadi kalau boleh, dapat hidayah, terus berubah. Jangan ditangguhkan lagi. Dan bila kita cakap tentang jika ini peluang terakhir Ramadan, bagi ini sendiri, apa mungkin aktiviti-aktiviti ini dalam bulan Ramadan ni dan juga masa PKP ni? Okey, satu lagi hikmah PKP dalam bulan Ramadan ni, saya rasa banyak benda yang terjadi di depan mata saya lah. Benda-benda yang sweet-sweet yang saya tak pernah buat dengan family saya. Kita spend time bersama-sama. Even, dapat diimamkan oleh ayah saya. Benda yang tidak pernah saya alami sebelum ni kerana saya sibuk bekerja. Ayah saya selalu berada di rumah bersama dengan mama saya. Tapi bila masa PKP ni, kita dapat buat something yang saya tak pernah dapat sebelum ni. Berterawih bersama-sama. Even kadang-kadang subuh tu sekali sama-sama. Jadi rasa indah lah benda tu. Walaupun agak sedih kita Ramadan dalam tempoh PKP, tapi pada saya apa yang paling penting adalah bonding yang saya dapat dengan family saya. Itu yang paling best sekali dan saya rasa sangat bermakna, dan insyaAllah even lepas ni tak ada PKP pun kita kena juga teruskan benda ni. Nah, ini sendiri pun ada juga membuat macam IG live bersama dengan ustaz dan sebagainya kan. Mungkin boleh kongsikan? Okey, ada beberapa orang ustaz yang approach ni lah. Mereka nak membaca Quran sama-sama dengan mereka semua. Dan saya rasa benda tu satu benda yang best sebab sebelum ni pun satu lagi hikmah PKP, dulu Quran duk tinggal-tinggalkan. Kan. Sekarang alhamdulillah, bila kita dalam PKP ni banyak masa saya buka 1-2 helai muka surat dah lupa macam nak baca, but bila dapat approach daripada ustaz, saya terus refresh balik macam mana nak baca dengan baik apa semua. Dan alhamdulillah selepas daripada tu adalah beberapa lagi ustaz yang nak baca Quran bersama dengan ini, selalunya dekat media sosial lah. Baik, dan sekarang ni mungkin kita boleh up sikit, kita dengar macam mana Ernie Zakri mengaji. Biasa dengar nyanyi je kan? Macam dia mengaji. Lagi sedap Nak tu mengaji ke? كتاب الأبرار لفي عليين. Saya rasa masuk tilawah dah ni. Okey, bagus. Satu. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. Bila seorang guru vokal dan juga seorang penyanyi mengaji, sedapnya. Subhanallah. Bolehlah sikit-sikit. Tak apa, biar sikit-sikit dah lama, insya-Allah akan jadi betul. Ya. Amin, amin. Okey, baiklah. Kita akan bersama dengan Ernie lagi selepas ini. Tapi sebelum tu kita ada satu bingkisan yang ingin dikongsikan mengenai tim Sembang Zahur telah menziarah keluarga yang menjadi mangsa salah seorang ahli keluarga yang jadi mangsa korban COVID-19 di Kelang. Dan kalau anda ingat, mungkin pernah viral sebelum ni, video pengemumian jenazah yang iaitu kepada ayahnya. Jadi apa kata? Betul, dia tak sempat macam kita tahu COVID-19 kalau mangsa meninggal kita tak boleh pergi. Betul. Itu satu benda yang sedih. Tapi ini video ni dirakam daripada jauh. Dirakam daripada jauh, dia siap buat macam liputan lagi dan sebab nak tunjukkan kepada adik-beradik dia. Jadi ni, jom kita saksikan. Ya. Kes kematian ke-83 iaitu kes 4988 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Itu dia liang lahat ayah sedang tengah dibasmikan dengan pembersih kuman. Orang yang buat kerja tu, orang kesihatan tu. Alhamdulillah, jenazah ayah sedang dikeluarkan.
Visual rakaman si anak ketika saat akhir pengkebumian jenazah bapa yang meninggal dunia akibat COVID-19 itu membawa kru sembang sahur ke Klang Selangor mendekati keluarga besar ini. Allahyarham Muhammad Salih Abdul Hamid, 69 tahun, dirawat di Pusat Perubatan Universiti Melaya pada 21 Mac 2020 dan meninggal dunia pada 15 April 2020 jam 6.41 pagi. Asalnya, awalnya doktor mensahkan dia sebagai disyaki denggi. Jadi kami pun tak apalah, dia dimasukkan wad dan sebagainya. Dan setelah 2 hari ke 3 hari, pihak PPM telefon kami menyatakan bahawa ayah kami disahkan positif COVID. Jadi bila kami tahu berita tu, jadi keesokannya kami diminta oleh pihak KKM untuk kami buat saringan semua keluarga kami. Setelah 2 hari dapat keputusan bahawa mak tiri saya, anak saya dan disahkan positif lah COVID. Jadi pada malam tu juga dibawa ke Hospital Sungai Buloh. Dan keesokannya kami diminta oleh KKM untuk kami semua dibuat saringan, dibuat swab dan sebagainya. Jadi kami pergi sekali lagi semua, tidak ada kecuali pergi ke pusat kesihatan di Kapar. Tapi hari ke-5 kami dimaklumkan bahawasanya kebanyakan daripada kami itu 9 orang disahkan sebagai positif, termasuk saya. Allahyarham dijangkiti daripada seorang jemaah kluster tabligh ketika bersolat di sebuah masjid di Sabak Bernam, Selangor. Beberapa hari selepas itu, seramai 28 ahli keluarga ini pula menghadiri majlis hari keluarga di Port Dickson Negeri Sembilan. Kronologi itu menyebabkan 13 ahli keluarga termasuk Allahyarham disahkan positif COVID-19. Saya sendiri 9 hari di sana dan pada 9 hari sebelum hari yang sama saya discharge keluar. Pada hari yang sama jugalah arwah bapa saya meninggal. Jadi setelah bapa saya setelah lebih kurang berjuang melawan COVID 25 hari dalam keadaan koma, akhir sekali dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebenarnya walaupun sedih, maknanya pemergian dia tu dalam keadaan saya, adik saya dan juga beberapa orang lagi masih lagi di kuarantin. Memang tidak boleh nak keluar dan ada setengah lagi masih lagi di Hospital Sungai Buloh. Jadi yang menguruskan adik ipar saya 2 orang dan juga adik saya yang kebetulan dia negatif, dia lah yang uruskan bertiga di sana. Bila saya dikabarkan berita melalui WhatsApp berkaitan dengan kematian ayah saya, bayangkan waktu itu saya di hospital, yang mana dalam keadaan hospital tu saya merayu pada pihak doktor untuk saya mohon saya balik. Seketika itu saya dah tahu saya negatif. Saya minta balik, tapi mengenai anak saya yang masih lagi positif, saya tidak dibenarkan balik. Dalam keadaan saya seorang-seorang, saya perlukan adik-adik saya waktu itu. Saya rasa macam tak ada kekuatan. Tapi saya mohon pada Allah, ya Allah, kau berikan aku kekuatan. Ujian yang besar kau beri kepada kami sekeluarga, kau berikan aku hikmah di sebalik kejadian ujian Allah ini. Jenazah diuruskan oleh 3 ahli keluarga serta 3 orang daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dengan garis panduan tata cara pengurusan jenazah yang agak ketat di Tanah Perkuburan Islam Kota Damansara. Setakat ini, kesemua ahli keluarga yang lain telah pulih dan disahkan bebas daripada virus berkenaan. Namun mereka masih berhati-hati agar tiada lagi yang terkorban dalam keluarga ini disebabkan virus COVID-19. Mereka akan rasa takut-takut nak berdekat dengan kita kan. Jadi kita fahamlah dia pun tak nak sakit macam ni, kita pun kalau boleh tak nak. Jadi perasaan orang tu tengok macam terasa jugalah. Sebab itulah mana yang tak kena alhamdulillah, tapi bagi saya siapa yang kena pesakit COVID ni orang maknanya insan-insan terpilih saja. Sebab pesakit COVID ni dia akan menguji mental dan emosi kita sepanjang kita di kuarantin. Kita boleh nampak orang tapi kita tak boleh nak keluar, tak boleh bebas. Sampai satu tahap saya dah lama dekat hospital 16 hari, saya merayu, saya berdoa pada Allah, ya Allah kau bebaskan aku daripada sini seperti burung-burung yang berterbangan. Semoga roh Allahyarham Muhammad Salih Abdul Hamid dicucuri rahmat. Al-Fatihah.
satu ujian yang cukup berat bagi keluarga ni dan diharapkan mereka terus tabah untuk menghadapi ini. Dan ini saya bagi satu pembetulan sikit. Sebenarnya tadi visual tu nampak seperti drone, tetapi sebenarnya anaknya telah naik ke atas anak bukit, telah panjat ke anak bukit untuk mendapatkan gambaran itu dengan lebih jelas, kerana tidak ramai kan yang dapat sertai ataupun menguruskan jenazah tersebut. Baik, dan lepas ini kita akan masih lagi bersama dengan Ernie. Hello Ernie, Assalamualaikum. Ada lagi? Hello. Ada. Masih ada lagi. Okey, comel molek. Tapi sebelum tu kita rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini berborak-borak lagi dengan Ernie. Kita rehat kembali selepas ini di Sembang Sahur. Jangan ke mana-mana. Duduk bersimpul sambil menonton Sembang Sahur jam 11 malam. Di stesen kegemaran semua TV3 rangkaian anda. Bersimpul sambil menonton Sembang Sahur jam 11 malam. Di stesen kegemaran semua TV3 rangkaian anda. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Sembang Sahur di TV3 dan secara live di Facebook Sembang Sahur TV3. Betul. Jadi sebelum kita rehat tadi, kita masih bersama dengan Ernie. So sekarang kita sambung berborak dengan dia. Ernie masih kat talian? Hello. Masih. Baik. Jadi kita nak tanya, ada lagi benda kita nak tanya ni Ernie. Okey. Kira raya tahun ni merupakan raya pertama Ernie berhijab, betul? Betul. Betul. Tetapi kali ini tak boleh raya berziarah sangat, betul? Oh. Aduh. Okeylah, kita pun dah nak hujung-hujung Ramadan dan sebagainya kan. Okey, mungkin Ernie boleh berkongsikan sedikit dengan penonton Sembang Sahur. Hujung-hujung Ramadan ni apa aktiviti yang Ernie lakukan? Kalau macam persiapan raya, kita tahu raya pun tak boleh nak macam berheboh sangat kan. So apa yang Ernie buat? Okey, kalau nak kata persiapan baju raya ke apa ke, to be honest, saya tak beli pun baju raya. Saya pakai apa yang ada je macam last year. Sebab dia kalau kita dah cantik-cantik nanti, kita rasa macam nak pergi keluar rumah kan. Tapi sebabkan kita tak dapat keluar rumah, jadi saya rasa bersederhana sajalah tahun ni. Kuih raya pun beli 1-2 jenis. Tapi orang tak boleh datang rumah pun kan. Kalau yang boleh datang rumah... saya lah makan. Kalau orang boleh datang rumah pun, dalam rumah pun tak boleh lebih daripada 20 orang. Jadi, raya pertama ni lebih kepada saya banyak berhati-hati dan berjaga-jagalah. Sebab ada ibu bapa saya yang sudah berumur. Jadi, mereka tidak boleh, terdedah dengan ramai orang. Dan masing-masing kena ada rasa tanggungjawab tu lah. But, nak kata kalau first time berhijab sambil beraya ni, tak kisah, dia boleh OOTD masuk. Ernie, nak tanyalah sebab tadi Ernie ada cakap pasal 20 orang semua. Kita semua tahu. Kita semua sedia maklum pasal tu. Tetapi kan Ernie mungkin boleh kongsikan sedikit macam mana Ernie cara Ernie macam nak bagi tahu yang janganlah datang rumah saya tapi dalam keadaan yang tidak mengguris hati orang. Macam mana Ernie? Susah tu. Ada letak signboard ke macam mana? Saya banyak benda juga yang saya fikirlah kan. Sebab kita tak nak mengguris hati mereka, tetapi kadang-kadang rasa tanggungjawab tu kena hadir dalam diri sendiri. So nak tak nak nanti saya letaklah kot signboard kat depan. Jangan datang rumah. Dan macam ini kan, ada orang setengah orang lah. Dia di hujung Ramadan dah malas nak buat tarawih, malas nak baca Quran. Momentum tu mungkin menurun dah turun dah. Jadi macam ini macam mana di hujung Ramadan ni? Okey, hujung Ramadan kita tahu 10 malam terakhir adalah malam yang kita perlu kejarkan kan. Itu pun setelah saya baca-baca tentang malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat-sangat special. Bila lagi nak dapatkan benda ni kan. So mungkin manusia biasa kan kita ada rasa penat malam lepas makan ngantuk, tak nak tarawih. Tapi tak apa sebenarnya. Kita boleh lepas isyak tu boleh tidur dulu dan bangkit malam boleh je tarawih. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Dan sama-samalah kita kan usaha untuk ke arah yang lebih baik. Saya pun
bukannya sempurna ibadahnya, tetapi saya pun masih mencuba juga. Manalah tahu kan kalau kita terjumpa, ada rezeki kita jumpa tu, ya Allah bestnya. Yang penting tu usaha kan, tak putus asa. Dan mungkin Da'i boleh kongsikan macam zaman-zaman Rasulullah dulu dan sahabat-sahabatnya, bagaimana agaknya di malam-malam di hari-hari terakhir Ramadan itu. Saya bila ini sebut tadi tentang Lailatul Qadar, saya teringat Nabi pernah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan dan pada malam ganjil. Jadi nak selamat, kita bangun malam 10 malam tu straight. Ganjil tak ganjil kita bangun. Itu jalan selamat. Tapi ini yang paling selamat, bangun awal Ramadan hinggalah hujung Ramadan. Itu confirm jumpa Lailatul Qadar. Itu paling selamat. Betul. Bagus. Jadi itu easier said than done lah sebenarnya kan. Pakai tahu putih. Mungkin agaknya cara lah untuk kita nak mengekalkan momentum tu agar tak menurun. Sebab itulah kalau boleh kita kena bersama-sama dengan keluarga. Sebab tu dulu zaman Nabi di 10 malam terakhir, Nabi dia akan kejut dengan ahli keluarga dia. Dia akan kejut. Bangun-bangun, akan kejut isterinya, akan kejut anak-anaknya supaya apa? Untuk bangun malam bersama. Jadi bila kita bangun malam bersama barulah semangat. Ni kalau seorang-seorang takut pun ada. Kita tengok, siapa pula aku ni ada contoh kan. Betul. Lagi satu, Da'i Hakim nak tanya. Bila kita sebut pasal jika ini peluang terakhir Ramadan kan. Okey, ada orang, ada setengah individu yang apabila kita sebut terakhir Ramadan, ada yang takut, dia kata, alamak aku nak mati dah ni. Ada juga golongan yang bila sebut jika ini terakhir Ramadan, dia macam yes, aku nak beribadah lagi banyak dan sebagainya. Tapi macam mana status dia? Apa? Mungkin boleh jelaskan lagi. Okey, Z golongan mana? Saya golongan. Itu patut kita tanya. Seram soalan tu. Okey, baik. Kalau tengok betul ada setengah orang dia bila dengar andai ini Ramadan terakhir takut. Alamak nak mati dah aku ni. Tapi ada setengah orang dengar andai ini Ramadan terakhir lagi semangat. Sebab itulah kalau boleh dalam agama Islam diajar kalau boleh setiap apa yang kita buat kita kena anggap itu yang terakhir. Kita sedekah. Ini mungkin sedekahku yang terakhir. Baca Quran, ini mungkin baca Quranku yang terakhir. Tengah solat, ini mungkin solat yang terakhir. Sebab itu Nabi sabda, kalau kamu solat, bayangkan seolah-olah itu solat kamu yang terakhir. Jadi bila kita anggap itu yang terakhir, kita akan jaga kualiti ibadah tersebut. Dan kita pun sekarang ni dah di malam 27 Ramadan kan. Ini bagi Ernie sendiri di hujung-hujung Ramadan ni mungkin ada aktiviti atau ibadahnya dipertingkatkan ke atau macam mana bersama dengan keluarga? Boleh dikatakan macam itulah. Kita tambah-tambah apa yang mampu, perbanyakkan lebih lagi solat sunat. Macam sebelum ni baru ini discover rupanya kita ada solat sunat Isyraq kan. Jadi benda-benda yang ini buat tu kita tambah-tambah sedikit lah yang sebelum ni ini jarang buat. Tapi yang paling penting adalah solat fardu lah. Itu jangan ditinggalkan. Betul. Dan saya yakin kalaulah Allah bagi tahu kita, kau akan mati tahun ni, kau akan mati tahun ni. Nescaya semua orang akan beribadah, betul tak? Okey, jadi Ernie, mungkin Ernie boleh kongsikan sedikit bersama dengan penonton-penonton, bersama dengan kami sendiri di studio ni, apa sebenarnya yang memotivasikan Ernie untuk beristiqomah dan untuk jadi Ernie seperti sekarang? Okey, saya nak kata istiqomah itu adalah satu benda yang agak sukar sebab semua orang melalui cabaran dan dugaan masing-masing. Tetapi satu yang saya sentiasa pegang, yang memang bila saya fikir, saya rasa macam nak nangis sebab saya rasa Allah tu sweet. Dia sangat sayang kat kita. Apa saja yang kita minta, dia akan bagi. Kita doa banyak-banyak dan Allah sangat suka bila hamba-Nya meminta kepadanya. Jadi ini setiap hari membaca doa supaya ini dapat istiqamah, especially bukan saja dari sudut hijab lah, dalam apa saja segala perbuatan ini. Dan benda yang ini pegang itu adalah benda yang selalu ini terapkan dalam hati. Allah tu dia very sweet. Saya suka ayat Annie tu. Allah so sweet. Kan? Macam boleh pakai quote Ernie Zakri. Ya, betul. Allah so sweet. Wow. Terima kasih Ernie kerana berkongsi pengalaman anda bersama dengan kami dan juga dan tidak terlalu awal untuk kita ucapkan selamat Hari Raya kepada Ernie dan keluarga. Terima kasih kerana meluangkan masa Ernie ya. Terima kasih banyak kerana sudi call Ernie. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya kita boleh pakailah Hakim. Betul. Allah is so sweet. Kan? Kita lagi nak dekat dengan Allah, betul tak? Betul. Baik, jadi kita akan rehat selepas ini. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan kepada anda, buat anda yang terfikir-fikir, nak makan apa lagi ni, dah hujung-hujung, dah sahur dan sebagainya. Ini kita kongsikan beriti yang masakan yang dimasak oleh Chef Naim. Tuna apa? Nugget tuna rasanya. Jom tengok. Jom kita tengok. Menarik tu.
Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam segmen Jom Masak. Dan sekarang ni anda bersama saya, Chef Naim. Saya akan tunjukkan menu yang mudah, iaitu menu tuna nugget. Dan sekarang inilah ada tuna yang ada dekat dalam mangkuk ni. Dan selain daripada tuna, saya akan menggunakan juga sedikit halia. Halia sikit, lepas tu kita ada sedikit daun sup, serai, chili flake. Alright. Kita ada juga ni beras yang dah dikisar, sedikit telur, bawang putih dan juga mayonis. Okey, jadi langkah pertama dia sangat mudah sebenarnya. Kita akan potongkan ke semua bahan-bahan kita ni. Right, macam serai, saya akan potongkan serai. Tapi yang pastinya kita potong dalam potongan yang paling kecil kalau boleh. Supaya kita boleh gaulkan bersama dengan kita punya tuna nanti. Dan dalam masa yang sama, bila kita makan tu, kita akan ada rasa dia punya barang yang kita potong tu lah, ataupun serai ataupun bahan-bahan yang kita potong ni. Alright, jadi serai pun dah potong. Masuk terus ke dalam tuna ni. Okey, saya akan masukkan juga sedikit bawang putih. Ukuran dalam 2 ulas. Bawang putih, serai. Jadi dia punya nugget ni, kalau anda tengok sendiri bahan yang saya pakai ni, anda boleh tahu dah. Dia punya rasa tu memang betul-betul rasa Asia, kan? Bahan-bahan yang kita pakai ni pun kata memang bahan-bahan yang senang kita nak dapat. Alright, masukkan dalam tuna. Seterusnya sedikit halia, sedikit daun sup. Alright. Okey, daun sup sikit. Dan terus masukkan mayonis sikit, ukuran dalam 1 sudu lah. Okey, kita pecahkan juga telur. Kita masukkan satu-satu dulu. Kita masukkan sebiji. Kalau rasa macam tak cukup ataupun dia tak boleh nak bind, dia tak boleh nak melekat antara satu sama lain, kita akan tambahkan lagi telur lagi sebiji. Okey, jadi sekarang ni semua dah ada dekat dalam. Oh, jangan lupa kita punya garam sikit. Lepas ni saya akan pakai sorong tangan dan kita akan gaulkan dia sampai dia sebati. Kalau boleh ikan ni yang ada ketulang-ketulang besar ni, kita hancurkan dia sikit. Dan bila anda pakai tuna yang daripada dalam tin ni, pastikan anda buang sedikit dia punya air ataupun minyak yang ada dekat dalam tin tu. Maksudnya kena tapis lah. Sebab kita tak nak dia terlampau basah sangat. Jadi kalau basah macam saya cakap awal-awal tadi, dia susah nak melekat antara satu sama lain. Dan kita gaulkan dia dalam. Kemudian kita boleh terus goreng kan, masuk dalam minyak. Dan kita akan biarkan dia masak sampai siap. Tapi sebelum tu, saya akan buat banyak-banyak. Kemudian kita akan gorengkan sekali semua. Jadi kita akan angkat terus, hidangkan dia. Nampak? Comel betul rasanya nugget kan. Kalau anda rasa macam nak buat bentuk love ke, nak buat bentuk lain sikit, boleh terpulang pada anda. Okey, jadi ini yang terakhir. Kita angkat terus dan kita boleh hidangkan. Okey, jadi dah pun siap. Inilah dia menu saya untuk episod kali ini, iaitu tuna nugget. Harap anda di rumah cuba resipi saya dan saya juga nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kalau ada tersalah cakap, tersalah perbuatan. Right, jumpa lagi. Bye-bye. Ya, anda masih lagi menonton Sembang Sahur dan hari ini topik kita ialah jika ini peluang terakhir Ramadan. Dan hari ini juga dalam sejarah kita dapat melihat sisi lain Zaid Marikan. Allahuakbar. Itulah. Betul, sebenarnya berfikir panjang. Benda ni bila jadi isu-isu seperti ini, kita berfikirlah. Kita muhasabah dan sebagainya. Baik, jadi kita pun dah di hujung-hujung Ramadan kan. Dai Hakim, kita nak tanyakan sikit soalan. Di mana ada individu yang apabila Ramadan nak berakhir, dia sedih. Dia rintih, dia macam dia takut sebab alamak macam manalah kalau ni Ramadan terakhir. Dan ada pula golongan dia nak meraihkan Aidilfitri, dia seronok, dia kata yes, nanti boleh makan siang dan sebagainya. Tapi okey, nak tanya dari segi hukum berdosa tak kalau kita macam dia dah seronoklah Ramadan habis ni? Kalau Zaid yang mana? Kita tanya. Okey, baik. Betul. Kalau tengok betul lah ya. Ada dua golongan. Yang pertama bila dia dengar Ramadan nak berakhir, dia suka yes, dah tak payah puasa dah. Ada golongan yang kedua bila dengar Ramadan nak berakhir, dia sedih.
Sebenarnya kalau tengok ulama' dulu ya. Ulama' dulu apabila Ramadan nak datang, dia suka. Wah, Ramadan nak datang. Kemas rumah kan, buat itu buat ini. Sebab apa? Ceria di bulan Ramadan. Tapi bila nak berakhir Ramadan, ulama' dia akan sedih. Sebab apa? Bulan yang mulia, bulan yang dijanjikan Allah akan dilipat kali gandakan amalan akan pergi. Macam kita kan. Contoh, kita masa musim PKP ni berpisah dengan isteri. Macam Zack, kalau Irin dengan Zack berpisah dengan isteri atau suami, sedih tak? Sedih kan? PKP baru 2 bulan, tapi kita dah sedih dah. Ini nak berpisah dengan Ramadan setahun, 12 bulan baru jumpa balik. Itu pun kalau ada umur panjang. Yeah. Kalau umur panjang tak jumpa-jumpa Ramadan. Allah. Sebab itu kalau boleh bila kita di hujung Ramadan, kita kena ada suatu perasaan yang sedih. Kalau tak sedih pun orang kata usaha untuk berbuat sedih lah. Supaya apa? Kita mengikut golongan ulama yang orang kata Ramadan pergi, moga-moga dengan kita sedih Ramadan akan pergi, Allah panjangkan umur kita untuk jumpa lagi Ramadan akan datang. Buat sedih maksudnya macam mana? Keikhlasan tu? Maknanya kita macam contohlah kalau ulama kata kita doa kan. Yeah. Doa ni kalau kita memang hati keras, tak boleh sedih. Kita buat sedih. Kita buat menghayati doa. Supaya apa? Allah terima doa kita. Maka itu dibenarkan. Ya. Okay. Macam mana pula pendapat penonton-penonton? Okey, kita nak tanya kepada penonton. Jika ini Ramadan terakhir, apakah yang anda ingin luahkan? Apakah yang sebenarnya yang terbuku di hati anda semua? Anda semua boleh ke FB Live Sembang Sahur, komen dekat situ. Kalau Twitter #Sembang Sahur TV3. Okey, dan secara ringkas mungkin boleh kongsikan apa mungkin amalan-amalan yang boleh dilakukan di hujung-hujung Ramadan ini. Kerana banyak kan kita boleh berzikir, baca Quran dan sebagainya. Tak tahu nak pilih mana satu. Yang mana satu dulu tu? Betul, kalau tengok bulan Ramadan ni banyak yang kita boleh buat. Zikir, boleh istighfar, boleh baca Quran, boleh solat, boleh. Jadi antara amalan yang boleh kita buat ialah kalau boleh Quran jangan tinggal. Sebab apa? Bulan Ramadan, bulan Quran. Dan yang kedua, bangun malam. Hidupkan malam kita dengan solat ke zikir dan sebagainya. Paling kurang, hidupkan malam. Supaya apa? Kita dapat yang Allah janjikan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Wow, banyak tu 1000 bulan. Maknanya kalau kita sekali tu, dia times dengan 1000 bulan. Dikali ya? Dikali. Bulan 1 bulan 30 hari. Nak dapat susah kan? Susah. Mula bermatematik lah aku malam ni. Tapi kan, Dai Hakim, ada juga yang macam dia fikir macam ni lah. Kalaulah Ramadan ni terbaik, kenapa dia sebulan je kan? Macam tu pula. Sebab tu kalau boleh, orang kata benda yang baik ini tak banyak, betul tak? Benda yang orang kata limited lah, limited senang. Benda yang baik ini limited. Sebab itu kalau boleh, 30 hari Ramadan ni orang kata nak didik kita. Kalau Allah bagi setahun, kita akan sama lewa. Relax lah, ada setahun lagi, relax dulu belanda. Contoh kan. Tapi 30, tak lama ni. Esok dah 28 hari, tinggal 2 hari lagi. Baru kita akan tergesa-gesa dalam menghargai setiap hari itu dalam bulan Ramadan kan. Okey, baiklah, itulah sedikit sebanyak tentang topik kita. Jika ini peluang terakhir Ramadan, dan Singgah Sahur akan kembali lagi, Sembang Sahur akan kembali lagi esok dengan topik Raya dalam Wabak Besar. Dan bersama dengan Dai Adam, penerbit kami, Fariha On dan juga Dai Bakar. Jadi Pejan celik, kita sembang-sembang, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Jadi terima kasih kepada anda, maaf salah silap, dan semoga terus gunakan malam-malam terakhir Ramadan ini dengan yang terbaik. Jadi saya Zack Merican. Dan saya Irin Putri Azmi. Dan saya Dai Hakim. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye. Suara tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini adalah aku, mengenang pemilikmu. Kita pohon kemenangan meroboh kota